Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Ya, kita beri beberapa saat supaya lebih ramai boleh masuk, kerana hari ini saya akan membuat live ringkas, padu tetapi menarik, ya, berkenaan dengan keputusan Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO hari ini yang telah bermesyuarat kononnya untuk menetapkannya. Inilah apa orang kata, mesej yang telah disampaikan oleh MKT sebelum mesyuarat, memberitahu kepada umum bahawa mesyuarat hari ini adalah untuk menetapkan, memutuskan, ya, tarikh pengunduran UMNO dari blok kerajaan, ataupun tarikh di mana UMNO perlu menarik dari sokongannya terhadap Perikatan Nasional. Dan ini telah diberitahu dengan jelas, dan kita pun faham bahawa Perhimpunan Agung UMNO telah memberi mandat sepenuhnya kepada Zahid dan MKT untuk menetapkan tarikh pengunduran. Okey. So hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya telah beritahu selama ini, yang hari ini terbukti benar. Okey. Baik. Semalam saya ada tulis satu artikel. Di dalam artikel itu saya mengimbas kembali PAU yang telah dilaksanakan sepintas lalu. Sebab saya tak nak ulang banyak. PAU tu kita tahu, atau saya dah dedahkan, berlaku perdebatan dan perbahasan yang amat hangat, pedas menentang kepimpinan. Perwakilan amat marah, walaupun ditapis, walaupun telah dipilih supaya perwakilan itu adalah pro Zahid, tetapi akhirnya pedas debat-debat itu, sehingga banyak perdebatan, perbahasan telah diselindung dari media dan tidak disiarkan di portal rasmi UMNO. Kemudian selepas mendengar perdebatan, perbahasan ini, Zahid berpura-pura di dalam perutusan dia untuk bersetuju dengan Akar Umbi UMNO, bersetuju dengan semua perwakilan, dan dia mula menyerang PPBM, PAS secara tidak langsung, dan juga Anwar dan DAP. Dan beliau menetapkan bahawa tidak ingin kerjasama dengan PPBM, tidak ingin kerjasama dengan Anwar, tidak ingin kerjasama dengan DAP. Itu saya dah beritahu sandiwara. Tetapi selepas beliau berbuat demikian, ya, selepas, ya, mendengar perdebatan yang pedas menentang DAP, menentang Anwar, menentang PPBM yang telah diselindung dari media, maka perwakilan teruja. Maka persepsi yang diberikan oleh Zahid adalah satu keputusan akan dibuat secepat mungkin agar UMNO boleh tarik sokongan dari perikatan dalam masa yang amat terdekat. Jadi perwakilan yakin dan mereka memberi mandat kepada MKT dan Zahid dengan harapan, ya, satu keputusan akan dibuat secepat mungkin, minta maaf, ya, dan apa tu, UMNO akan tarik sokongan dari Perikatan Nasional. Tetapi awal-awal saya dah beritahu Zahid akan cuba tarik masa. Saya dah beritahu PAU itu sebenarnya tahun lepas saya dah beritahu PAU akan ditarik sehingga hujung Mac, dan apa yang saya beritahu terjadi. Dan saya beritahu selepas PAU, Zahid akan cuba tarik masa sebulan lagi sebelum keputusan dibuat, dan dalam keputusan itu dia akan tarik masa lagi sehingga darurat ditamatkan atau parlimen dibubarkan. Okey. Saya dah beritahu dia ni kerja dia tarik masa. Sebab apa? Kalau Zahid, Najib semua tarik dari kerajaan, okey, apa yang akan terjadi? Muhyiddin berkemungkinan besar akan mendampingi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia akan beritahu, okey, tak ada pilihan lain, saya setuju. Kemungkinan besar dia akan kata tak apa, dia beri laluan kepada Mahathir untuk kembali. Dia setuju, kita tolak kluster mahkamah. Jadi andai kata Muhyiddin berbuat demikian, sebab Muhyiddin dah terdesak, ya, kalau Barisan Nasional tarik, dan kemudian Muhyiddin tahu sebaik sahaja darurat ditamatkan, beliau akan hilang kuasa. Jadi dalam keadaan terdesak, berkemungkinan besar dia akan cuba mendampingi Tun Dr. Mahathir Mohamad, bersetuju untuk beri laluan kepada Mahathir, dan Mahathir akan kembali, dia akan bersetuju kita tolak kluster mahkamah. Maka
Perikatan Nasional tidak mustahil akan mendapat majoriti besar atau hampir 2/3. Sebabnya pejuang 4 orang ahli parlimen, muda seorang, ya, Mahathir juga akan mampu menarik ramai daripada Sabah dan Sarawak dan merata-rata yang sudah pun menjadi penyokong blok kuasa ketiga. Kemudian kalau kita tolak 5 orang dari kluster mahkamah, tak jadi masalah sebab majoriti dalam UMNO, tim B ni pun memang dah sokong blok kuasa ketiga. Ada sebilangan tertentu ahli parlimen dalam PPBM turut menyokong blok kuasa ketiga dan sedang tunggu untuk parlimen dibubarkan. Dan kalau segelintir 2-3 orang ahli parlimen dalam UMNO yang menyokong Anwar ni, mereka tahu kalau mereka cuba ganggu gugat kestabilan kerajaan, tak boleh sebab dah jadi terlalu kuat. Jadi mereka turut akan terima Mahathir. Jadi memang kalau UMNO tarik sekarang, Najib, Zahid, kluster mahkamah tahu hancur peluang mereka untuk cuba berbincang dengan Muhyiddin berkenaan dengan kes mereka. Jadi tidak mungkin Zahid akan tarik sokongan dia dari kerajaan, walaupun dia tahu ada percubaan untuk buat EGM, tetapi dia tidak ada pilihan. Dia terpaksa mengambil risiko. Dia akan cuba memanjangkan lagi tempoh sebelum UMNO membuat keputusan untuk tarik dari kerajaan. Maknanya dia akan cuba tarik sehingga parlimen dibubarkan ataupun darurat ditamatkan, sebab dia yakin Muhyiddin terdesak dan mungkin akan cuba berunding dengan dia. Sebab dah terdesak. Kes tu memang, kalau kita lihat kes tu terang-terang menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh Zahid. Dan kalau babak Najib ni, satu, memang dah dijatuhkan hukuman. Dan kalau kita lihat rayuan tu memang memihak kepada pendakwaan, memang nampak lagi jelas kesalahan yang dibuat oleh Najib. Jadi tidak mungkin mereka akan tarik sokongan daripada kerajaan. So di dalam PAU itu saya dah beritahu dan kita dah lihat cara Zahid berpura-pura untuk bersetuju dengan perwakilan. Tetapi saya dah beritahu dalam tempoh seminggu selepas PAU, kalau Zahid tak buat keputusan, contohnya UMNO perlu tarik sokongan dari kerajaan pada pertengahan April, dia tak beri tarikh secepatnya mungkin, dalam tempoh seminggu akan bermula perbincangan ke arah EGM. Dan selepas itu kita dah lihat apa yang saya katakan benar. Bermulalah perbincangan ke arah EGM. Setakat ini saya dah hadiri sebanyak 6 perbincangan tidak rasmi, 4 bahagian, 2 cawangan yang menjurus ke arah perbincangan kemungkinan diadakan EGM. Okey, dua-dua belah. Kalau penyokong Muhyiddin Yassin dalam UMNO yang kecil ni, hanya 2-3 bahagian dan 8 menteri, pun dah memikirkan EGM. Yang majoriti dalam UMNO ni yang menentang kluster mahkamah, menentang PPBM, menentang DAP dan menentang Anwar, juga sedang menjurus ke arah satu EGM. Jadi kalau kita lihat penyokong Muhyiddin ke bukan penyokong Muhyiddin ke, semuanya nak EGM. Semuanya, hampir seluruh UMNO ni menentang kluster mahkamah, menentang Zahid, menentang Najib. So Najib dan Zahid tahu, atau Zahid tahu, kalau berlaku EGM, dia memang akan ditendang keluar. Jadi tak rugi kalau dia cuba tarik masa. Tak rugi sebab memang pandang kiri kanan semua duduk berbincang EGM. Jadi dia ambil risiko, dia cuba tarik masa. Dia tarik masa sebab dia berharap Muhyiddin akan berbincang dengan dia, masuk perjanjian sebab Muhyiddin ni terdesak. So saya akan kata mungkin mereka akan cuba bincangkan cara untuk selesaikan kes mereka, dan sebagai ganjaran, sebagai balasan, mungkin Zahid akan bersetuju agar UMNO kerjasama dengan PPBM. So hari ini kita lihat apa yang saya beritahu benar. Selepas tarik masa sebulan, lepas PAU, hari ini MKT berbincang, bermesyuarat. Serupalah dengan mesyuarat yang sebelum ni. Seolah-olah tak payah mesyuarat. Mereka mesyuarat, apa yang ditetapkan, tak ada penetapan baru. Dulu kita diberitahu PAU akan menjadi benteng terakhir di mana keputusan akan dibuat bila UMNO nak tarik. Tapi pada PAU keputusan tidak dibuat. Hanya Zahid membeli masa dengan meyakinkan perwakilan bahawa dia akan membuat keputusan cepat. Maknanya keputusan tak dibuat di PAU. Dan dia memberi persepsi dalam tempoh seminggu 2 keputusan akan dibuat. Tak dibuat. Kemudian dia tarik sampai hujung April. Kemudian diadakan mesyuarat MKT. Kononnya keputusan nak dibuat. Hari ini pun keputusan yang dibuat apa?
tunggu sehingga Ogos. Serupa tak buat keputusan. Serupa ini benda dah lama sebelum PAU tu tak berubah. Maknanya tidak ada keputusan. PAU tu majoriti akar umbi, pemimpin bahagian, pemimpin cawangan dah kena kencing. Hari ni semua dah kena kencing. Tak ada apa keputusan baru. Ya, semuanya membeli masa. Zahid tahu akan berkemungkinan tinggi akan berlaku EGM, tapi dia mengharapkan akan berlaku satu perbincangan antara beliau dengan Muhyiddin. Sebab tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Dia kena beli masa. Kalau UMNO, saya ulang, kalau tarik dari kerajaan sekarang, Muhyiddin akan pergi belah Tun. Memang dah berbincang pun dengan Tun. Dan berkemungkinan tinggi memang tak ada harapan lagi untuk berbincang. Jadi tidak ada pilihan lain. Dan kita lihat cara Zahid, ahli-ahli MKT UMNO cuba menipu rakyat, menipu akar umbi. Selepas mesyuarat, apabila ditanya Tajuddin, Tajuddin kata hari ini tak bincang. Hari ini tak bincang isu bila nak tarik sokongan. Sebab benda tu memang dah diputuskan di PAU. Ini satu penipuan yang amat besar. Di PAU, mandat diberikan untuk MKT dan bermesyuarat dan membuat keputusan. Jadi tang mana diputuskan di PAU. Kemudian apabila pemberitahuan diberi kepada media bahawa hari ini MKT akan bermesyuarat, telah dinyatakan dengan jelas mesyuarat hari ini adalah untuk menetapkan tarikh pengunduran. Tetapi Tajuddin beritahu benda tu dah ditetapkan di PAU. Ini satu pembohongan. Sebenarnya ahli-ahli MKT hari ini hangat membincangkan tarikh pengunduran. Kemudian tiba-tiba diberitahu bulan Ogos. Maka sekarang dalam tempoh 2-3 jam ni, saya pun dah dapat banyak perkabaran. Akar umbi tengah panas. Banyak pemimpin bahagian tengah panas. Banyak pemimpin cawangan tengah panas. Dan sekarang kalau dulu dah ada gelombang menekan agar diadakan EGM, sekarang dah memuncak untuk diadakan EGM dengan usul yang amat spesifik, usul menyingkirkan Zahid. Ya. So di situ dah penipuan. Kemudian untuk cuba menenteramkan akar umbi, apa yang Zahid buat? Hari ini diberitahu kononnya dalam MKT dibincangkan tarikh pemilihan UMNO yang akan diteruskan tahun ni. Tetapi bila ditanya tarikh, bila ditanya dua pemimpin, jawapan dia lain. Kalau tanya Bong Mokhtar, tak silap saya Bong Mokhtar ke Tajuddin, salah seorang beritahu tak ada tarikh ditetapkan, salah seorang diberitahu tarikh telah ditetapkan tapi dia tak nak beritahu bila tarikh itu untuk pemilihan UMNO. Jadi semua ni taktik beli masa. Kesimpulannya, akar umbi dah kena kencing, pemimpin bahagian dah kena kencing, pemimpin cawangan dah kena kencing, semua kena kencing. Tidak ada sebarang keputusan telah dibuat oleh Zahid atau MKT daripada langkah Sheraton. Keputusannya tidak pernah berubah walaupun diadakan berpuluh-puluh mesyuarat. Kononnya nak buat keputusan di PAU benteng terakhir, lepas tu ada pula MKT lepas dah beli masa ketika PAU, tapi kesemuanya tidak ada keputusan. So jangan lagi kata saya mereka cerita. Malah benda ni saya dah bongkarkan semalam dalam satu artikel yang saya akan letakkan di ruang komen. Ya, artikel-artikel yang berkaitan dengan apa yang saya ceritakan tadi akan saya letakkan di ruang komen sebentar lagi. Tolong rujuk dan baca, ya, baca. Di situ saya dah beritahu semalam, jangan harap hari ini Zahid akan memutuskan untuk UMNO tarik sokongan dari kerajaan serta-merta. Sebab dia masih menaruh harapan untuk berbincang dengan Muhyiddin. Sebab Zahid ni telah membawa kes dia dulu masa jumpa Mahathir. Hari ni kalau tanya pasal Mahathir, lantang laskar dia semua menentang Mahathir, memijak Mahathir, meludahkan Mahathir. Dia lah bawa dokumen-dokumen semua nak pergi jumpa Mahathir, nak jumpa kat Mahathir, kononnya nak minta bantuan Mahathir untuk selesaikan kes dia. Andai kata tiba-tiba Mahathir pada masa tu kata ya, Mahathir lah jadi Tuhan dia.
Inilah Zahid. Dia bawa dokumen tu pergi jumpa Mahathir. Dia bawa dokumen tu pergi jumpa Muhyiddin. Dia ni memang terdesak. Najib terdesak. Ya. Semalam mengapa dia pecat Syahidan? Dia pecat Syahidan sebab sebelum mesyuarat MKT tadi, memang dah ada ura-ura orang-orang dia sendiri dah tak yakin dengan dia. Jadi untuk meyakinkan orang-orang dia sendiri bahawa dia serius menentang PPBM, dia pecat Syahidan. Semuanya membeli masa. Okey. So itulah pencerahan saya berhubung MKT hari ini. Saya akan membuat pencerahan-pencerahan lanjut, tetapi video ini minta bantu like, share ramai-ramai supaya benda ni sampai kat Zahid. Bagi Zahid tengok video saya ni. Bagi dia tengok. Puas-puas bagi dia tengok. Kalau Zahid tak puas hati, cabar Zahid. Aku minta bantuan semua. Pergi kat Facebook anda, letak satu komen sana, komen ringkas, Zahid wajib cabar sahutan RJ Ritaudin atau Regi JC Ritaudin untuk sama ada berdebat dengan dia atau saman dia. Setiap orang letak kat Facebook anda. Kalau saya tipu. Sebab kalau Zahid cuba sahut cabaran tu, dia takut sebenarnya sebab banyak benda boleh didedahkan. Inilah perosak bangsa, inilah perosak perpaduan ummah sebab mereka telah menjaja segala yang boleh dijaja. Benda ni telah mengganggu gugat perpaduan ummah, perpaduan rakyat. Bukan sekadar UMNO ni, bukan sekadar masalah UMNO. Mereka ni telah bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaan sebelum ni sebab hanya ingin menjaga tengkuk masing-masing. Jadi tularkan benda ni dan ingat, benda ni saya dah beritahu awal-awal kat Akaumbi, kat pemimpin bahagian, pemimpin cawangan. Korang akan kena kencing. Inilah penipu besar dalam UMNO, kluster mahkamah ni. Zahid, Najib, Bong, Tajuddin pun salah seorang lagi, lidah bercabang. Ya. Aku rasa UMNO ni tutup kedai je lah kalau dah macam ni. Memang hari ni Akaumbi cukup marah. Pemimpin bahagian cawangan majoriti cukup marah, percayalah. Hari ini banyak sangat perbincangan kecil-kecil yang tak rasmi lah. Panggil sini, panggil sana. Habis, hancur. Ya. Jadi sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya dan artikel-artikel berkaitan. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya dan baca artikel-artikel tersebut. Muhammad Reza, tak apa, semua orang letak kat Facebook masing-masing. Zahid perlu cabar, sahut cabaran Regi JC Ritaudin untuk berdebat atau saman RJR. Apalah isu audio yang tular yang membuktikan apa yang saya beritahu berkenaan PAU, bahawa ini adalah sandiwara, bahawa benda ni adalah skrip yang telah dirancang bersama Anwar. Lepas tu tiba-tiba bila isu audio tu tular, terbukti apa yang saya beritahu benar. Dan audio itu tulen. Apa yang Zahid kata, nak buat laporan polis. Apa yang Anwar kata, nak buat laporan polis. Lepas tu buat tak? Tak buat. Sampai hari ni tak buat. Ya. So setiap orang letak kat Facebook masing-masing. Tekan Zahid ni. Tekan Zahid ni penipu ni. Bukan hanya beliau sedang menghancurkan UMNO, gelagat kluster mahkamah ni sedang mengganggu gugat kestabilan negara. Sebab dan mereka ni dah bersekongkol dengan Anwar, dan Zahid ni dah jadi ejen Anwar dan lama dalam UMNO. Yang ketiga-tiga spesies ni, Najib, Zahid dan Anwar ni perlu dihentikan. Ya. Okey. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.